أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. Demi sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang saleh, dan orang-orang yang menyuruh dengan kebenaran dan menyuruh dengan. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam kita dapat bersama-sama untuk kali yang pertama dalam sesi kuliah kita ini. Dan insya-Allah pada kuliah kita ini kita akan membacakan sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang terkenal dalam pergerakan Islam dalam sejarah dunia. Seorang tokoh ulama daripada Turki yang terkenal, iaitu kitabnya bertajuk Beberapa Kalimah Ringkas Iman dan Amal adalah kunci sahabat-sahabat semua. Saya ni menghadapi masalah kerana line agak problem sekarang ni. Line pun putus juga. Agak terganggu sikit siaran kita kerana line kita agak lemah. Walau bagaimana, untuk perbincangan kita pada sesi kuliah ini, kita akan membincangkan kitab Iman dan Amal adalah Kunci Pintu Syurga karya Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Dan pada malam ni saya akan membuat beberapa pengenalan sebelum kita masuk. Sahabat-sahabat, apabila kita berbicara tentang karya-karya Sa'id Nursi ataupun Badi'uz Zaman Sa'id Nursi ini, terlebih dahulu kita perlu mengetahui beberapa latar belakang yang penting, iaitu yang pertama, suasana kehidupan pada berkenaan dengan penulis kitab ini sendiri, iaitu Sa'id Nursi Badi'uz Zaman. Dan juga yang ketiga, tentang kitab yang akan kita perkatakan ini. Hendak memperkatakan tentang Turki, Sa'id Nursi Badi'uz Zaman ini sebenarnya seorang tokoh yang pada zaman Sultan Abdul Hamid yang kedua, iaitu boleh kita katakan antalangan Khalifah Bani Uthmaniyah. Ada lagi beberapa orang khalifah yang tidak berkuasa, kerana beliau ni dilahirkan pada tahun 1290 Hijrah. Pada zaman ini ada beberapa perkara yang penting berlaku yang mewarnai keseluruhan kehidupan. Sebenarnya selepas daripada Sultan Mahmud menjadi khalifah pada awal abad yang ke-19, khalifah telah bertindak melakukan beberapa reformasi dalam sistem kerajaan Uthmaniyah, termasuklah reformasi dari segi ketenteraan, reformasi dari segi undang-undang dan seumpamanya, termasuk sistem pendidikan yang telah membuka ruang kepada penyerapan masuk pemikiran dan juga pemikiran sekular di kalangan umat Islam, khususnya rakyat negara Osman. Dalam tempoh 50 ke 80 tahun kemudian, iaitu untuk menjatuhkan kekhalifahan Uthmaniyah. Dan kesan yang terbesar itu ialah dengan tertubuhnya gerakan ittihad, gerakan perpaduan dan kemajuan yang telah melahirkan beberapa orang tokoh sekular yang penting dalam sejarah Islam, termasuklah Hamid pada tahun 1909. Dan kesan daripada itu juga
masyarakat Turki ataupun bangsa Osmaniyah itu telah mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan mereka apabila kehidupan beragama dicegah, terutamanya dalam hal-hal yang berkait dengan politik. Pencegahan kehidupan beragama ini telah menyebabkan berlakunya beberapa perkara, antaranya gerakan untuk melumpuhkan sistem. Kemudian beberapa aspek seperti larangan berpakaian dengan pakaian Islam, larangan penggunaan bahasa Arab, penutupan sekolah-sekolah agama dan sebagainya, yang menyebabkan pemikiran sekular, elemen-elemen Islam telah dihapuskan daripada budaya hidup umat Islam di Turki. Walau bagaimanapun, perkembangan gerakan mula mengalami masalah dan terjejas selepas kematian Mustafa Kemal Atatürk, di mana pada tahun 1939 telah berlaku perpecahan dalam Parti Rakyat Republikan, dan serpihan-serpihan mereka itu telah membentuk pergerakan. Munculnya Parti Demokrat, di mana keadaannya seperti kita lihat di Amerika hari ini. Ada dua parti yang besar, iaitu Parti Republikan, Parti Sekular yang didokong oleh pengikut-pengikut Atatürk, dan juga parti serpihan yang menentang penindasan yang dibuat oleh golongan sekular terhadap orang Islam, iaitu Parti Demokrat. Parti Demokrat ni dasarnya sekular juga, tetapi dia lebih kepada demokrasi yang memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua pihak. Nak sekular sila, nak Islam sila, semua boleh. Dan sikap Demokrat itu lebih menguntungkan Islam kalau berbanding dengan Parti Republikan yang sangat anti kepada agama Islam. Maka dalam suasana ini, selepas perpecahan berlaku, pada tahun 1950, Parti Rakyat Republikan yang berasal daripada pengikut-pengikut Atatürk ini telah mengalami kekalahan teruk dalam pilihan raya. Mereka hanya menangi lebih kurang 27 kerusi daripada hampir 500 kerusi yang dipertandingkan, yang menyebabkan Parti Demokrat telah membentuk kerajaan yang baru pada tahun 1950. Dan selepas itu, Said Nursi Badiuzzzaman telah memberi sokongan kepada Parti Demokrat ini, sehingga Perdana Menteri Turki ketika itu, Adnan Menderes, telah berjaya melakukan beberapa pembaharuan, termasuklah memberi kebebasan kepada umat Islam untuk hidup dalam budaya Islam yang lebih baik berbanding dengan zaman Atatürk sebelumnya, termasuk juga membenarkan semula pembukaan sekolah-sekolah imam dan sekolah khatib, membenarkan penggunaan bahasa Arab dan seumpamanya, yang merupakan pembaharuan-pembaharuan yang penting sebagai reaksi terhadap sikap parti-parti sekular ataupun puak-puak sekular yang menguasai Turki sebelum daripada ini. Suasana perubahan yang berlaku ini sebenarnya sangat mempengaruhi keseluruhan kehidupan umat Islam, bukan sahaja di Turki tetapi seluruh dunia. Kerana sebelum ini Turki merupakan sebuah kerajaan yang besar, antara kerajaan terbesar di dunia, mewarisi tamadun Islam daripada kerajaan ataupun Daulah Abbasiyah. Tetapi selepas daripada jatuhnya Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kedua, Turki telah berhadapan dengan beberapa siri peperangan. Antaranya perang Tripoli yang berlaku pada tahun 1911, perang Balkan 1912, perang dunia yang pertama bermula pada 1914, kemudian perang Kaukasia, sehinggalah beberapa perang yang lain yang akhirnya menyebabkan negara Turki itu pecah dan hancur. Kehancuran negara Osmaniyah itulah akhirnya melahirkan negara Turki yang baru, yang menganut faham sekular yang sangat ekstrim. Jadi latar belakang ini saya sebutkan supaya kita dapat memahami kenapa fikiran-fikiran yang dilontarkan dan juga bentuk-bentuk pergerakan yang dilakukan oleh Syekh
Said Nursi ini agak berlainan dengan pendekatan di tempat-tempat yang lain. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Selepas kita mengetahui latar belakang ringkas Turki daripada zaman khalifah, kemudian berlakunya pensekularan ataupun pembaratan yang selalu disebut dalam kajian-kajian barat sebagai pembaharuan ataupun modernization. Sebenarnya dia adalah pembaratan ataupun sekularan negara Turki, negara Osmaniyah. Kemudian tahun 1909 Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kedua dijatuhkan, kemudian dinaikkan khalifah-khalifah yang sudah tidak lagi berkuasa, sehinggalah Sultan Abdul Majid dilucutkan title khalifahnya pada 1 November tahun 1922, dan pada 3 hari bulan Mac tahun 1924 dimakhzulkan keseluruhan jawatan sultan itu, dan bermulalah pemerintahan golongan sekular secara total, dan mereka menguasai negara Turki sehinggalah zaman yang mutaakhirin ini, kecuali bila kelompok-kelompok sekular ini mulai kalah dalam pilihan raya pada tahun 1994. Dalam tempoh inilah sebenarnya Said Nursi Badi'uz Zaman melalui kehidupan dia berbeza dengan tokoh-tokoh ulama Turki yang lain yang lahir daripada abad yang hujung abad ke-13 sehinggalah abad yang ke-20, di mana mereka ialah golongan yang hidup dalam sebuah daulah Islam. Sedangkan Said Nursi ini berada pada zaman peralihan, kerana beliau dilahirkan pada tahun 1873 ataupun tahun 1290 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1960. Ini zaman yang paling kritikal dalam sejarah Turki, kerana tekanan golongan sekular sangat mendesak dan mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat keras. Bahkan sebenarnya kalau kita meneliti sejarah hidup Said Nursi ini, boleh kita katakan hampir keseluruhan kehidupan dewasanya berada dalam penjara, tahanan politik dan juga pemerhatian ataupun intipan pihak pemerintah. Baik, kita lihat sedikit siapakah Said Nursi Badi'uz Zaman yang karyanya akan kita perbahaskan ini. Said Nursi Badi'uz Zaman inilah seorang pemuda yang dilahirkan di satu kampung yang bernama Nurs. Nurs tu sebab nama dia Nursi tu datang daripada dilakabkan pada kampung atau tempat kelahirannya. Nurs itu sebuah kampung kecil yang terletak di Mukim Isparit, di dalam satu daerah yang dipanggil Bitlis. Bitlis ni satu bandar ataupun satu daerah yang terletak di bahagian timur Turki, ataupun hari ini timur Turki lah, dulu di kawasan orang-orang Kurdis yang bersempadan dengan Rusia dan juga Iraq. Bitlis ni satu bandar di kawasan perkampungan di pergunungan di timur Turki, dan Said Nursi ini adalah seorang yang berbangsa Kurdis, orang Turki yang berbangsa Kurdis. Dan sebagaimana kita sedia maklum, bangsa Kurdis ini ialah satu bangsa yang banyak melahirkan pahlawan-pahlawan dan juga ulama-ulama yang besar dalam sejarah Islam. Dan ayahnya bernama Sufi Mirza, dan beliau mempunyai 7 orang adik-beradik dengan nama asalnya ialah Said. Nama asalnya Said bin Sufi Mirza. Itu nama asal beliau. Kemudian ketika beliau masih kanak-kanak, beliau tinggal di Bitlis ataupun di kampung asalnya di Nurs sehingga berusia sekitar 10 tahun, di mana beliau menerima pendidikan awal daripada ulama-ulama termasuk daripada keluarganya di Bitlis, dan beliau tinggal di sini untuk satu tempoh yang agak lebih kurang 14 ke 15 tahun, di mana beliau telah mengikuti pengajian agama yang agak tinggi juga ketika usianya masih muda, kerana beliau bukan sahaja mendalami ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu pidato, mantik dan sebagainya, beliau juga telah pun menghafal Al-Quran
ketika usia beliau masih muda. Kemudian pada 1 tahun beliau telah menyertai perdebatan dengan ulama-ulama ketika usianya masih muda, menyebabkan namanya mulai terkenal di kalangan masyarakat Bitlis. Dan ketika itulah Sa'id Nursi mula digelar dengan satu gelaran baru yang dipanggil Sa'id Masyhur. Masyhur itu makna terkenal, macam kita masyhur, Sa'id Masyhur makna Sa'id yang terkenal. Dengan gelaran itu beliau mula mendapat perhatian daripada pelbagai pihak. Kemudian pada tahun 1894 beliau telah dijemput oleh Gubernur Van. Van ni satu bandar yang tidak jauh daripada Bitlis, supaya beliau menetap di sana dan berdakwah, menjalankan kerja-kerja dakwah. Kerana kita kena ingat dalam tempoh ini adalah tempoh Turki berada dalam, ataupun Osmaniyah berada dalam keadaan yang sangat lemah dan menghadapi berbagai krisis dalam masyarakat mereka kerana berlakunya sekularisasi. Dan disitulah Gubernur Van ini meminta supaya Sa'id Nursi menggerakkan usaha-usaha dakwah, mengajak manusia kepada Islam. Dan beliau dikatakan berkhidmat di Van ini lebih kurang 15 tahun untuk menjadi pendakwah, menjadi guru agama. Di samping itu beliau juga telah mengambil kesempatan daripada perubahan-perubahan dasar kerajaan, khususnya dalam bidang pendidikan, untuk beliau mempelajari ilmu-ilmu moden. Kalau di Bitlis tadi beliau memperdalamkan kefahamannya tentang ilmu agama, di Van beliau telah mulai belajar ilmu-ilmu moden yang diperkenalkan dalam institusi pendidikan di Turki, khususnya ilmu sains, ilmu teknologi dan sebagainya. Hal-hal yang berkait dengan bahasa yang kita sebut ini, bahasa ilmu akademik, ilmu-ilmu akademik. Sedangkan ilmu agama telah dipelajari, termasuk menghafal Al-Quran lebih awal. Dengan penguasaan beliau dalam dua cabang ilmu ini, beliau telah pun memiliki pemikiran yang agak terkehadapan berbanding dengan ahli-ahli agama Islam yang lain. Kemudian beliau memperdalam lagi ilmu agamanya dengan mengikuti pengajian dalam bidang tasawuf bersama 3 orang ulama yang beliau ikuti di satu tempat yang lain. Kemudiannya menjadikan beliau seorang tokoh ulama yang terhormat di kalangan masyarakat Turki. Dan ketika beliau mulai mengikuti pengajian moden di Van ini, ketika inilah beliau telah mendalami ataupun menghayati satu konsep baru dalam ilmu, kerana beliau berpandangan ilmu agama yang beliau pelajari sebelum ini adalah satu ilmu yang sangat fundamental yang mesti dikuasai oleh seluruh umat Islam. Sedangkan ilmu-ilmu baru, ilmu fardu kifayah yang baru dipelajari ini juga merupakan satu ilmu yang sangat penting untuk membolehkan umat Islam kembali bangkit dan menguasai dunia dengan mereka menguasai ilmu sains dan teknologi. Daripada perkara ini, beliau telah menggagaskan supaya kerajaan Turki mewujudkan sebuah institusi pendidikan, universiti yang mengintegrasikan ilmu agama dan juga ilmu moden ini dipelajari sekaligus. Dan beliau telah tertarik dengan pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abduh, yang ketika ini merupakan rektor ataupun Syekh Universiti Al-Azhar, dan melakukan pembaharuan, mengubah Universiti Azhar daripada zaman tradisionalnya kepada zaman moden. Pembaharuan-pembaharuan yang dibuat ini menarik perhatian Sa'id Nursi, dan beliau sangat berharap supaya model Universiti Azhar yang sangat menitik beratkan pengajian agama yang tradisional itu kemudian dicantumkan dengan pengajian ilmu sains moden, dijadikan satu bentuk ilmu atau pengajaran yang baru yang boleh mengubah umat Islam bangkit menjadi umat yang berkualiti. Ini antara gagasan ataupun impian besar yang berada dalam fikiran Sa'id Nursi Badi'uz Zaman ketika Khalifah ataupun Sultan Abdul Hamid yang kedua masih ada. Dan beliau pergi ke Istanbul pada tahun 19
bertemu dengan Sultan Abdul Hamid dan melontarkan fikiran-fikiran ini supaya berlaku pembaharuan-pembaharuan, dan beliau juga menyokong ada gagasan-gagasan supaya dalam konteks gerakan pan-Islamism yang sedang digerakkan oleh Said Jamaluddin Al-Afghani sebelum itu, ataupun disebut sebagai Wahdatul Islamiyah, ataupun dalam bahasa akademiknya disebut pan-Islamism. Kita sebut sebagai kesatuan Islam. Ini Sultan Abdul Hamid nak menyatukan semua bangsa Islam menjadi satu bangsa yang kuat, bukan lagi bangsa yang berpecah-pecah ketika itu. Beliau menyokong gagasan supaya Sultan Abdul Hamid menghantar pendakwah-pendakwah supaya pergi ke kawasan di China untuk menyampaikan Islam kepada bangsa Cina ketika itu. Dan dalam suasana itulah Said Nursi Badi'uz Zaman telah berhadapan dengan pergolakan-pergolakan politik yang sangat keras. Yang pertama, kerana kemunculan golongan sekular di bawah Parti Ittihad wa Taraqi atau Parti Perpaduan dan Kemajuan. Ini sebuah gerakan sekular yang sangat kuat. Kemudian berlakunya gerakan untuk menjatuhkan khalifah, dan khalifah berhasil dijatuhkan pada tahun 1909. Kemudian muncul gerakan-gerakan baru, termasuk gerakan Islam yang diasaskan oleh Darwish Wahdati pada tahun 1909 itu juga, yang mendesak supaya sistem kekhalifahan yang asal dikembalikan dan Sultan Abdul Hamid dikembalikan sebagai khalifah. Kemudian gerakan yang dibuat oleh Wahdati ini melalui partinya yang disebut Ittihad Muhammadi telah menyebabkan tindakan daripada puak-puak sekular. Akhirnya pemimpin gerakan Islam itu dibunuh. Darwish Wahdati ini adalah seorang ulama yang disebutkan juga menghafal Al-Quran dan merupakan seorang wartawan yang terkenal di Turki, kerana dia adalah pengarang kepada satu akhbar Volka Gazette, iaitu sebuah akhbar yang agak terkenal ketika itu. Jadi dalam suasana politik Turki itu seperti itu, berlaku pula perang-perang yang saya sebutkan tadi, yang merupakan satu gerakan yang dilancarkan oleh masyarakat barat untuk memecahkan negara Osmaniyah, terutama negara yang akses dia agak jauh daripada Turki, misalnya Libya. Berlakunya perang Tripoli yang melibatkan gerakan As-Sanusi itu, gerakan Sufi As-Sanusi, Idris As-Sanusi, dan juga perang Balkan yang tercetus di hari ini di Bosnia Yugoslavia itu. Kemudian Turki terlibat dengan Perang Dunia Kedua, diikuti oleh beberapa perjanjian yang sudah kita sedia maklum, antaranya perjanjian Sykes-Picot yang berlaku, yang menyebabkan wilayah-wilayah di kawasan Arab itu dipecahkan. Ini semua berlaku di hadapan mata Said Nursi Badi'uz Zaman. Dan dalam suasana inilah sebenarnya ketika sistem sultan atau kesultanan Osmaniyah itu masih wujud, Sultan telah menubuhkan satu badan untuk membolehkan ulama-ulama yang terkenal di Turki ini memainkan peranan, melakukan tindak balas terhadap gerakan sekular yang disebut sebagai Darul Hikmah Al-Islamiyah, iaitu satu badan seperti sebuah institut pemikir ataupun badan dakwah yang berfungsi untuk, yang pertama, menyebarkan dakwah Islam, yang kedua untuk menjawab tomahan-tomahan yang dibuat oleh puak-puak sekular terhadap seluruh kerangka pemikiran Islam itu. Jadi badan ini merupakan badan yang ditubuhkan oleh Sultan untuk menghadapi tekanan-tekanan yang dibuat oleh golongan sekular kepada Islam, sekaligus berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada masyarakat. Dalam suasana inilah Said Nursi sebenarnya menjadi salah seorang daripada ahli dalam Darul Hikmah Al-Islamiyah ini, telah memainkan peranan untuk menyebarkan Islam melalui agensi kerajaan lah, kalau kita kata dalam bahasa hari ini. Kemudian
apabila sultan telah hilang pengaruhnya secara keseluruhan, terutama mulai November tahun 1922, Said Nursi mulai menghadapi tekanan-tekanan kerana gerakan-gerakan yang dibuat oleh beliau dianggap oleh kerajaan Turki sebagai gerakan anti-sekular dan cuba menghidupkan suasana agama yang dianggap sebagai satu kesalahan jenayah yang besar dalam perlembagaan baru Turki. Jadi di sinilah Said Nursi mulai menghadapi tekanan-tekanan yang berat, di mana sejak daripada tahun 1922 beliau menghadapi tekanan-tekanan diikuti oleh tangkapan, siri-siri pembicaraan di mahkamah, tuduhan-tuduhan yang dikenakan ke atas beliau dan seumpamanya, dan akhirnya beliau merengkuk dalam penjara. Dia duduk dalam penjara tu saya ingat rasa tempoh agak lama juga kerana pembuangannya berlaku lebih kurang 25 tahun. Sebahagiannya di penjara, kemudian terus dikenakan sekatan-sekatan politik dan pembuangan sehingga tahun 1936. Kemudian dibuang daerah lagi selama 8 tahun. Sebab tu saya sebut tadi lebih kurang 25 tahun. Sedangkan dalam hal-hal lain beliau tidak dapat lagi bergerak bebas. Sebab itulah sebagai seorang tokoh ulama, seorang tokoh sufi dan juga pemikir besar Islam, Said Nursi sebenarnya selain memiliki ketegasan dalam memberikan pandangan-pandangan kepada pemerintah, termasuk pemerintah sekular, aparat-aparat undang-undang ataupun penguasa-penguasa undang-undang, beliau juga telah mengaturkan beberapa strategi dakwahnya yang digerakkan dengan cara yang sangat bijaksana untuk mengelakkan tindakan-tindakan dikenakan ke atas beliau. Pergerakan beliau ini boleh kita katakan bermula ketika beliau dikenakan sekatan atau pertahanan, di mana beliau memulakan pada tahun 1926 satu penyebaran risalah-risalah. Beliau menulis risalah-risalah yang memberi syarahan-syarahan kepada Al-Quran. Kemudian daripada syarahan-syarahan itu beliau menyebarkan kepada masyarakat untuk memberi kefahaman kepada masyarakat Islam di Turki tentang Al-Quran, kerana beliau berpandangan selagi umat Islam tidak memahami Al-Quran, mereka akan terus hanyut dan mengikuti fahaman sekular. Jadi dari situlah beliau memperkenalkan risalahnya yang disebut sebagai Risalah An-Nur. Risalah An-Nur ni ialah risalah yang dikeluarkan oleh Said Nursi sejak daripada tahun 1926. Sebab itulah gerakan-gerakan beliau selalu disebut sebagai gerakan An-Nuriyah ataupun gerakan An-Nur. Gerakan yang pada basicnya menyebarkan dakwah Islam, memperkenalkan pemikiran Islam, memperkenalkan tafsiran-tafsiran terhadap Al-Quran, dan juga pandangan-pandangan beliau berkenaan dengan Islam dengan menggunakan perkataan An-Nur. Kemudian untuk menyebarkan risalah ini, beliau juga telah bertindak mewujudkan satu kumpulan pelajar-pelajar, pengikut-pengikut dia yang mengikuti pengajian-pengajian dengan beliau, dipanggil Talabah An-Nur. Talabah An-Nur ini ialah kumpulan pelajar-pelajar dia yang mengikuti tarbiyah daripada beliau. Kemudian mereka inilah yang menjadi jentera yang menggerakkan dan menyebarkan fahaman Islam melalui risalah An-Nur. Kerana Said Nursi pada zaman sendiri, beliau sebenarnya terkurung di dalam rumah. Beliau tidak boleh mengakses masyarakat, sehingga beliau sebenarnya tidak pernah mematuhi kod pakaian yang ditetapkan oleh kerajaan Turki. Kerana alasan yang diberikan oleh kerajaan kepada kerajaan, khususnya pada mahkamah, kata dia, sebenarnya saya tidak pernah keluar daripada rumah, melainkan saya dipaksa seperti sekarang ni, ketika dia dipanggil menghadap ketua polis, dipanggil menghadap hakim dan seumpamanya. Tuduhan beliau berpakaian Islam itu, beliau jawab dengan menyebut, saya sebenarnya tidak pernah keluar rumah, kerana memang dia berada tahanan politik yang sangat lama. Dan
untuk meluaskan sebaran risalah yang ketika itu disebutkan sudah mencapai sekitar 500 ke 600 naskah tiap-tiap keluaran. Beliau telah mewujudkan satu agensi ataupun satu lajnah yang dipanggil Postman Nur. Kita sebut Postman juga kan. Postman tu maknanya satu badan yang berfungsi untuk menyebarkan risalah An-Nur ni ke seluruh umat Islam ataupun sekurang-kurangnya kepada bangsa Turki. Jadi inilah sebenarnya pergerakan yang disusun oleh beliau dalam 3 pergerakan. Yang pertama penerbitan risalah An-Nur, yang kedua mewujudkan kumpulan-kumpulan pelajar dia yang dipanggil Talabah Nur, dan yang ketiga mewujudkan badan yang menyebarkan risalah-risalah dakwah beliau dipanggil Postman Nur. Jadi 3 badan ini, 3 benda inilah yang sebenarnya menjadi wasilah dakwah yang sangat berpengaruh di Turki, kerana ketika ini berlaku lakuna ataupun kekosongan dakwah yang sangat parah selepas daripada wujudnya dasar baru di Turki yang melarang sebarang elemen agama Islam wujud dalam masyarakat Turki, terutamanya Islam politik. Sebab itulah Said Nursi terkenal dengan diktom dia. Dia sebut apa ni? A'udzubillahi minasyaitan wasyasi. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan dan juga politik. Ini yang dia sebut sebagai satu mungkin pendekatan dia dalam menghadapi masyarakat yang menekan Islam yang begitu kuat. Bukan bermakna dia menolak politik, tetapi dia cuba mengelakkan politik dijadikan alat dakwah dalam suasana segala bentuk, segala elemen politik Islam itu ditekan sekuat-kuatnya di sebuah negara sekular yang ekstrim. Tetapi kalau bercakap soal agama, soal ibadat, soal keimanan, soal kefahaman tentang Al-Quran, dia tidak menjadi kesalahan. Tapi kalau ada elemen politik, discard. Jadi oleh kerana Said Nursi ni setiap kali dia menulis tentang Al-Quran, dia akan didakwa di mahkamah atas alasan cuba melontarkan fahaman politik Islam. Dia berhujah dengan hujah bahawa ni adalah fahaman Islam yang sebenar, beginilah, bukan politik. Jadi dia pun menyebut a'udzubillahi minasyaitan wasyasi. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan dan juga politik. Jadi jangan pula kita di Malaysia menggunakan pendekatan yang sama. Kan di Malaysia bukan begitu bi'ahnya. Di Malaysia kita boleh bercakap tentang politik, tentang sistem politik Islam, undang-undang Islam boleh. Cuma belum dilaksanakan. Tapi di sana satu kesalahan jenayah. Maka pendekatan itulah yang digunakan oleh beliau. Walau bagaimanapun ketika berlakunya pergolakan politik yang parah di kalangan penganut-penganut sekular sehingga mengalami perpecahan besar di kalangan Parti Rakyat Republikan dan munculnya Parti Demokrat, Said Nursi pada zaman secara underground telah memberikan sokongan kepada Parti Demokrat kerana parti pimpinan Adnan Menderes ini mereka telah mewar-warkan konsep kebebasan sebenar mengikut faham demokrasi, bukan kebebasan yang dilaungkan oleh golongan sekular, yang ini bebas untuk menderhakai Allah tapi tak bebas taat. Sedangkan demokrasi itu memberikan kebebasan pada semua pihak, buatlah apa yang mereka suka. Maka daripada situlah beliau telah memberikan sokongan secara senyap-senyap dan mengarahkan pengikut-pengikutnya menyokong Parti Demokrat ini, dan akhirnya pada pilihan raya tahun 1950 itu Parti Demokrat telah berjaya menguasai lebih 400 kerusi daripada parlimen yang mempunyai hampir 500 kerusi itu. Parti Atatürk sendiri hanya berupaya memenangi 27 kerusi sahaja. Maka selepas daripada Parti Demokrat menguasai kerajaan, Said Nursi telah mengutuskan surat tahniah dan menyatakan sokongannya secara terbuka kepada kerajaan Demokrat dan meminta
supaya kajian Demokrat menunaikan janji-janji dia. Maka sebab itulah kita dapati bahawa Parti Republikan, Parti Demokrat yang dipimpin oleh Adnan Menderes, yang pertama, dia telah membenarkan semula penyebaran Risalah An-Nur kepada masyarakat Islam di Turki. Kemudian kerajaan telah mewujudkan semula sekolah imam dan sekolah khatib, sekolah agama lah kalau tempat kita. Membenarkan sekolah agama, diwujudkan semula, diberikan kebebasan-kebebasan kepada orang Islam untuk mengamalkan kehidupan beragama mereka dan seumpamanya. Walau bagaimanapun tindakan Menderes ini telah memberi kesan buruk kepada beliau, di mana akhirnya Adnan Menderes ini dituduh di bawah perlembagaan Turki cuba menghidupkan semula agama Islam dan dijatuhkan hukuman gantung semati kerana sebarang perbuatan menghidupkan Islam dianggap sebagai jenayah di Turki. Maka daripada situlah sebenarnya Said Nursi telah mengambil peluang-peluang daripada ruang politik yang ada, yang menunjukkan sebenarnya Said Nursi ini bukan seorang ulama yang menolak politik, tetapi menggunakan strategi-strategi dalam pergerakan politik dia. Maka selepas lebih 80 tahun usianya, dia masih lagi diintip, dikawal dan ditahan oleh pemerintah Turki. Akhirnya pada 23 Mac 1960 bersamaan dengan tahun 1379 Hijrah, Said Nursi telah wafat dalam usia lebih kurang 81 tahun. Lebih kuranglah 81 tahun ataupun berapa? Tak sampai. Lebih kurang 80 tahun lah umur dia. Dia lahir 1873. Dia meninggal 1960. Tuan-tuan kira lah sendiri. Lebih kurang berapa? Lebih kurang 80 tahun lah kan. Lebih kurang 80 tahun. Jadi inilah dia watak seorang ahli sufi, seorang ulama, seorang mujahid dan seorang mujaddid di dalam masyarakat Islam yang berusaha melakukan pembaharuan-pembaharuan dan pengislihan masyarakat dengan wasilah yang sangat terhad dan terbatas dengan penuh tekanan. Walau bagaimanapun beliau berhasil melakukan tindakan-tindakan itu, dan kita dapati selepas wafatnya Said Nursi ini sekitar tahun 63 atau 64 barulah muncul tokoh baru yang kita sedia maklum, Dr. Najibuddin Al-Barkan, yang mulai memimpin pergerakan-pergerakan politik Islam pasca Said Nursi Badi'un Zaman, melalui beberapa badan politik seperti Milis Salamah, Nizam Partisi, sehinggalah kepada Parti Refah, kemudian bersambung dengan parti-parti Fazilat dan juga Parti Saadah yang ada pada hari ini. Jadi pergerakan Said Nursi itu sebenarnya pergerakan Islam yang menampung seluruh kekosongan pergerakan politik Islam dan pergerakan dakwah selepas daripada pembunuhan selepas pembunuhan Darwish Wahdati dan juga penggulingan Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya tak tahu pukul berapa sepatutnya saya berhenti. Saya ingat Ustaz Rizal dalam lebih kurang pukul 10 kita akan tamatkan sesi ini, dan insya-Allah untuk slot ataupun sesi yang terakhir lebih kurang 15 minit yang berbaki ni, saya akan menyentuh sedikit latar belakang terhadap buku yang sedang ataupun yang akan kita perbahaskan ini. Sebenarnya untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, Syekh Said Nursi Badi'un Zaman ini sepanjang hidup beliau telah menghasilkan begitu banyak sekali karya-karya yang menunjukkan keluasan ilmu dan pemikiran beliau dalam menanggapi konflik-konflik yang berlaku di kalangan umat Islam ketika itu. Sebenarnya berdasarkan siri-siri tafsir Al-Quran yang disebut Risalah An-Nur itu, Risalah An-Nur saya sebut tadilah, sebenarnya ialah siri-siri tafsir Al-Quran.
dikatakan mempunyai sebanyak 130 siri berkait dengan tafsir Al-Quran ni. Kerana biasanya kalau berdasarkan catatan-catatan Syekh Sa'id Nursi ni, beliau biasanya menulis di antara 20 ke 30 muka surat bagi setiap risalah itu. Ada lebih kurang 130 siri kesemuanya yang ditulis oleh Sa'id Nursi dengan nama Risalah An-Nur. Kemudian beliau juga menghasilkan banyak buku yang sebenarnya saya tak dapat menyebutnya dengan tepat dan tidak dapat memahami apa yang dimaksudkan kerana kebanyakan buku beliau ditulis dalam bahasa Turki. Tapi buku-buku besar yang beliau tulis dalam bahasa Turki ni lebih kurang 8 buah yang range muka surat dia di antara 300 ke 600 muka surat tiap-tiap satu buku itu. Tebal jugalah, lebih kurang macam ni kan, 300 ke 600 buku. Ada lebih kurang 8 buah buku. Kemudian buku-buku beliau juga sebahagiannya telah dialih bahasa ke bahasa Inggeris dan sebagainya ke bahasa Arab. Yang saya ada senarai-senarainya, tapi saya rasa saya tak perlu sebut. Tapi ada sebahagian dalam bahasa Arab dan sebahagian bahasa Inggeris. Tajuk-tajuk yang beliau tulis, yang buku-buku besar beliau dalam bahasa Turki itu, memang saya tak tahu nak sebut macam mana. Tapi ada banyak buku itu disenaraikan dalam beberapa kajian berkenaan dengan beliau. Dan salah satu daripada buku beliau yang berada tangan kita sekarang ni, di tangan saya ni, ada banyak version sebenarnya buku ni, tapi saya baca buku yang version ni. Nampak tak? Terbalik ke tak? Terbalik, menonggeng. Tajuk dia ringkasan beberapa kalimah ringkas, iman dan amal adalah kunci pintu syurga. Ni buku ni kecil saja, tetapi saya tak tahu asal dia yang daripada mana dia berasal, tapi saya percaya berdasarkan kandungan dia ini ialah merupakan selection daripada buku Risalah An-Nur. Kerana kandungan buku ini ialah berkenaan dengan tafsir terhadap ayat-ayat Quran yang terpilih ataupun konsep-konsep tertentu daripada Quran itu. Kalau saya tengok, itulah pattern Risalah An-Nur. Biasanya Sa'id Nursi dia tidak mensyarahkan keseluruhan ayat, tetapi dia mengambil gist daripada ayat atau konsep-konsep tertentu yang ada pada ayat-ayat Al-Quran, kemudian disyarahkan sehingga 20 ke 30 muka surat. Kadang-kadang 30 itu satu ayat je kan, disyarahkan, diberikan fahaman-fahaman tertentu supaya umat Islam boleh memahami bagaimana hal berkait dengan teras keimanan dan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buku kalimah ringkas ini ataupun Iman dan Amal di Syurga ini, saya tak tahu tajuk asal dia dalam bahasa Turki apa dia, tetapi buku ini pada basicnya mengandungi 9 bab. Bukan 9 bab, ada 15 bab. 15 bab yang setiap satu daripadanya, bukan 15 lah, dia sebenarnya ada 9. Kemudian sebetulnya 9 je sebenarnya, cuma dia ada syarah-syarah kat belakang ni. Tapi keseluruhannya 9 campur 4, ada 13 bab. 13 bab yang mana setiap bab itu beliau cuba menghuraikan ataupun memberi syarahan keterangan yang mudah dan ringkas untuk kita memahami bukan saja makna kepada ayat Al-Quran itu, tetapi juga memahami falsafah-falsafah di sebalik ayat-ayat tersebut. Kalau secara umumnya, kalau kita boleh lihat daripada bab-bab yang terkandung dalam buku ini, ada 9 perkara. Yang pertama, Sa'id Nursi membahaskan berkenaan dengan makna perkataan bismillah. Perkataan bismillah. Kemudian yang kedua, konsep keimanan kepada perkara ghaibiyat.
Yang menjadi teras bagi orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Apakah sebenarnya keimanan kepada gaib itu? Menurut pandangan Sa'id Nursi pada zaman. Kemudian beliau melanjutkan perbincangannya selepas tentang konsep beriman. Yang pertama tentang bismillah, yang kedua tentang konsep keimanan. Iman tu sebenarnya ialah percaya pada benda gaib. Itu yang kita panggil iman kan. Sebab kalau kita percaya kepada benda yang kita nampak, itu orang tak panggil iman kan. Iman tu makna kita percaya kepada perkara yang kita dengar daripada Nabi, sedangkan kita tidak boleh akses dia dengan panca indera. Yang ketiga ialah tujuan penciptaan manusia itu untuk beribadat. Apakah dia makna dan konsep ibadat dalam Islam? Dan yang ketiga, kedudukan solat itu sendiri sebagai tiang agama. Bagaimana peranan solat dalam perhubungan di antara manusia dengan Khaliqnya, dengan Rabbnya. Jadi yang keempat itu ialah berkenaan dengan solat. Kemudian yang kelima, dia menjelaskan ayat-ayat yang menghuraikan makna tujuan penciptaan manusia, ataupun kita katakan sebagai apakah tugas sebenar manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap ayat ni sebenarnya Syekh Sa'id Nursi ni dia menyebut ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dan yang dipilih secara awak daripada Al-Quran. Kemudian dia menyatakan huraian-huraiannya, apakah tujuan ataupun kita katakan sebagai tugas manusia dicipta oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, iaitu untuk ubudiyah dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tajuk yang keenam, beliau menghuraikan apakah dia perniagaan yang paling menguntungkan bagi orang yang beriman. Perniagaan yang paling menguntungkan, kerana kita selalu berfikir tentang produk-produk, strategi-strategi perniagaan. Bagi orang beriman, apakah sebenarnya perniagaan yang paling menguntungkan dia? Dan yang ketujuh ialah berkenaan dengan akhirat. Kita ni manusia, kalau hidup atas dunia tak kenal akhirat, tak percaya pada akhirat, dia akan hidup secara bebas dan dia akan hidup dengan tidak lagi bermatlamat jangka panjang, melainkan hanya untuk mengisi tembolok mereka sahaja. Jadi orang beriman tu, satu daripada keimanan dia yang penting ialah beriman pada hari akhirat. Bagaimanakah konsep kehidupan semula selepas pada mati, dan kita menghadapi hari akhirat dan persiapan-persiapannya. Kemudian yang ke-8, Syekh Sa'id Nursi ini menjelaskan kepada kita apakah sebenarnya hakikat dunia. Hakikat dunia yang sangat mengelirukan manusia itu, apakah hakikat sebenarnya? Adakah dunia itu kehidupan sebenar kita? Adakah dunia itu menjadi matlamat bagi kita? Apakah nilai dunia pada mata manusia? Bagaimana pula pada mata Islam? Apakah itu dunia? Sedangkan Allah Ta'ala menyebut bahawa yang pertama, cara hidup yang diterima oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam. Dan yang kedua, semua makhluk akan hancur, melainkan Allah Ta'ala sahaja yang kekal. Yang hancur tu termasuklah dunia yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir sekali, yang ke-9 ialah Sa'id Nursi menjelaskan sekali lagi yang tadi solat yang disebut sebagai tiang agama, tapi kali ini falsafah solat ataupun apakah hikmah solat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, termasuklah solat 5 waktu itulah yang menjadi kewajipan kita, tentang apakah keistimewaan dan seumpamanya. Kemudian disebut juga bahawa perkara pada hujung kitab ini berkait dengan beberapa maqam berkenaan dengan solat, dan juga berkait dengan
bisikan syaitan yang sering menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga selain daripada syaitan, satu lagi ancaman kepada manusia bukan datang peluar. Syaitan tu mari peluar. Jadi daripada dalam manusia sendiri itu ialah nafsu ammarah yang juga mesti dikawal, dijaga oleh manusia. Dan akhir sekali beliau menegaskan tentang peri pentingnya ibadat kepada Allah dalam kita meneguhkan akidah Islamiah dan ada di kita bagi mencapai atau menjadi asbab kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Inilah secara umumnya kandungan buku ini yang ditulis oleh Syekh Sa'id Nursi ini, yang sebenarnya kandungan ini kalau kita amati dia adalah kandungan yang memberikan jawapan kepada persoalan pemisahan agama daripada kehidupan yang dipelopori oleh kelompok sekular di Turki ketika itu, di mana golongan sekular itu cuba menjadikan dunia inilah sasaran hidup mereka dan mereka meninggalkan akhirat, memisahkan seluruh kehidupan daripada dunia. Sedangkan Sa'id Nursi hendak menjelaskan sebenarnya manusia datang ke dunia dengan tujuan yang apa dan bagaimana dia sepatutnya beriman kepada Allah, melakukan peribadatan kepada Allah dan menghadapi ujian-ujian terhadap keimanannya yang datang daripada syaitan, nafsu ammarah dan godaan-godaan dunia. Yang sebenarnya ketiga-tiga itulah mewakili pemikiran sekular yang sedang merebak di Turki ketika itu. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, saya berikan pengenalan yang ringkas kepada kitab yang akan kita baca ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan adakan secara bersiri setiap bulan pada setiap hari Rabu minggu yang kedua jam 9 malam. Dan alhamdulillah selepas beberapa ketika tadi ada gangguan lain, nampaknya dia dah okey kan. Tadi yang awal-awal tadi 10 minit ataupun 15 minit yang pertama tadi agak terganggu sikit sesi kita kerana faktor lain yang tak berapa clear ini. Dan insya-Allah saya ingat sahabat-sahabat boleh cari kitab ni, ada jual ni sebenarnya. Saya tengok dekat web tadi ada beberapa version tapi tajuk yang sama. Kalimah ringkas, beberapa kalimah ringkas, iman dan amal adalah kunci pintu syurga. Saya tak boleh nak betulkan pasal kedudukan dia memang tertonggeng. Sebab kita menghadap kan. Sebab kita menghadap dia akan jadi tertonggeng. Gambar buku ni, tulisan jadi terbalik kan. Jadi insya-Allah saya akan berikan pada Ustaz Ijaz. Mana Ustaz Ijaz dapat dah gambar buku ni tadi. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua boleh mendapatkan buku ini. Saya rasa ada jual online. Sebab saya tengok tadi ada beberapa buku yang diiklankan. Di samping itu juga mungkin sahabat-sahabat boleh juga mencari beberapa buku yang membahaskan tentang pemikiran dan juga perjuangan Sa'id Nursi Badi'uz Zaman untuk kita memahami latar belakang perbincangan kita. Kerana apa yang penting saya tekankan di sini, perbezaan yang besar di antara karya-karya Sa'id Nursi Badi'uz Zaman dengan beberapa ulama yang lain ialah kerana beliau bukan sahaja ulama yang bercakap tentang perjuangan pemikiran Islam, bercakap tentang gagasan-gagasan akidah dan juga ubudiyah kepada Allah, tetapi beliau benar-benar berada di medan ketika menghadapi suasana yang sangat mencabar, yang sangat menekan, tetapi beliau begitu tegas, begitu keras, begitu kental dalam melalui seluruh proses dakwah yang sangat mencabar itu. Dan kerana itulah saya milih karya ini, kerana biasanya ulama-ulama yang mereka bercakap dan melaksanakan sendiri
gagasan-gagasannya itu dia adalah satu ungkapan yang lebih berkesan, yang lebih menyentuh perasaan kita, dan dia lebih baik untuk kita fahami berbanding dengan karya-karya yang tulis di bilik-bilik sejuk yang penulis-penulisnya sendiri sebenarnya penulis kitab-kitab dakwah yang tidak berdakwah. Jadi saya rasa itulah perakhiran pada sesi kita pada hari ini. Saya tak tahu kita ni ada sesi soal jawab ataupun tidak. Kalau ada, saya ingat kita mulakan soal jawab tu pada kuliah akan datang, kerana malam ni belum baca kitab lagi. Jadi jangan tanya dulu kan. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni boleh memberikan kefahaman dan memberikan penjelasan yang bermanfaat kepada kita berkait dengan latar belakang kitab yang akan kita bahaskan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya pada bulan hadapan, pada waktu dan hari yang sama. Mudah-mudahan kita dipertemukan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap sesi kita pada malam ini memberi manfaat kepada kita dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.